diri sendiri. Orang faham nafkah batin tu apa? Dia kata, Ustaz, saya sofa sudut. Memang Ustaz, sofa okey lah Ustaz. Memang hang okey, isteri hang KO. Oh, tuan-tuan kena hormat isteri. Maksud nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Sebab tu gembira isteri tu apa? Layan dia bercakap. Isteri tak seronok kalau tuan-tuan tak layan dia bercakap. Abang tadi pergi ceramah Ustaz Kazim ke? Ramai dah abang? Ustaz Kazim kata apa? Terus dia pergi tidur. Tuan-tuan tak frah. Isteri tuan-tuan ingat tak frah ke dia? Frah. Cuba tuan-tuan layan dia. Abang tadi pergi ceramah Ustaz Kazim ke? Okey je. Boleh lah abang makin jauh ke? Cakap lah. Itulah lain kali datang awal. Boleh pakai depan masjid, depan surau. InsyaAllah bulan depan abang datang awal. Tapi kamu kena lah ikut. Itulah maknanya lawan bercakap. Seronoklah dia. Jangan tak lawan dia bercakap. Bila dia balik lambat, kita balik dulu, kita layan dia cakap. Apa salah tuan-tuan buat air pada dia? Kita balik sebab kita kerja dekat. Dia pula jam. Lambat sampai, 6.30 baru sampai. Tuan-tuan sediakan dulu. Teh ke, cok kodok ke, popcorn nugget ke, cuba letak situ tengok. Ya, kat isteri abang. Abang dah bacakan kopi, mari kita minum sama-sama. Allah tuan-tuan. Dengan beg kerja dia sampai ke dapur. Barulah dia rasa seronok. Terima kasih abang. Hari ni abang balik awal. Bolehlah abang sediakan. Besok kalau abang boleh lambat, kamulah pula buat. Seronoklah. Itulah dipanggil nafkah batin. Ustaz, saya letih dah Ustaz. Bila masa nak goreng nugget, bila masa saya nak buat teh tarik, bila masa saya nak nyembang Ustaz. Senyum itu pun dikira nafkah batin. Senyum. Isteri abang balik, senyum saja. Itu pun seronok. Penatlah abang. Bila tuan-tuan senyum, hilang penat. Tapi tak payahlah tuan-tuan buat macam cerita pura cendana tu. Cerita musang berjanggut bila P. Romli balik, buat balik menantu dia tu, Sultan Alam Syahbana tu menarikan. Anak ayah balik. Tak payahlah. Tak payahlah isteri tuan-tuan balik, isteri abang balik. Tak payahlah. Orang tengok susah hati. Susah hati orang tengok tuan-tuan. Udah berapa hari dia macam tu. Nanti orang tanya tuan-tuan, tak apa sihat orang tua ni. Termasuklah nafkah batin, tidur dengan isteri. Tidur dengan isteri itu maknanya tidur yang menggembirakan dia. Tidur yang menggembirakan, yang menyeronokkan. Bukan makna yang menyeronokkan tu 6 jam, 4 jam. Belum lagi ke abang? Belum, kita dia. Udah selesai. Udah 4 jam ni abang. Besok nak kerja abang. Tikiak lah sama. Maksudnya, biar kejap pun tak apa. Jadi dia suka. Itulah maksud nafkah batin. Kita ni pantang tuan-tuan. Dengan lintah-lintah. Gambir-gambir. Pantang. Itu yang bus skru tayar lori tu. Tuan-tuan baca kan dalam paper tu, disangkutnya dengan skru tayar lori. Dah tak boleh cabut. Bomba macam tu. Bomba bawa kata tu. Bomba nak fikir pun macam mana. Tak kira kata skru, kata yang lain. Balik tuan-tuan, ihsan. Sebab tu orang lelaki kena ada istifat. Ihsan dengan orang perempuan. Dia letih, dia penat, jaga anak, masak, basuh kain, ubah-ubah pelik pula, lift rosak. Kita pula tu dia ada standby dah, sabar. Begitu jugalah dengan orang perempuan pun. Kenalah fikir suami juga. Jangan tak layan langsung. Berilah juga hak suami. Jadi masing-masing jaga. Taklah berlaku curang. Masalah kita sekarang ni dingin. Bila dingin, kita nak cari hal lain. Isteri dingin, suami duk tengok orang sebelah panas. Isteri layan dingin, tapi jiran sebelah rumah panas. Balik kerja bang, cantik hari ni abang. Udah tu panas dah tu. Isteri pula tak tanya cantik ke, tegak ke, apa ke, tak tanya. Dia mula dengan orang sebelah. Serupalah isteri kita pun bila tuan-tuan dingin dengan dia, dia mula cari orang yang di office dia, yang di pejabat dia, yang suka tegur dia.
yang suka ambil berat pada dia. Lama-lama jadilah yang kita sebut hari ini kecurangan, kayu 3, kayu 4 dan sebagainya. Baik, dan kata setengah ulama, seperti yang tersebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW, barang siapa berbuat zina, Nabi sebut, siapa-siapa yang berbuat zina dengan perempuan yang ada suaminya, nescaya adalah dosanya atas laki-laki. Dosa si suami ditanggung oleh laki-laki penzina. Dan perempuan yang berada di dalam kuburnya itu sangatlah azab sekalian umat Nabi kita semuanya. Perempuan yang berzina, isteri orang yang berzina, diazab dalam kubur, dihimpunkan semua azab manusia kena pada dia. Oh, itu dia tuan-tuan. Kita ni kena rotan berlari dah, menjerit dah. Bayangkan seluruh azab umat Nabi Muhammad dihimpun pada dia sebab dia berzina dengan laki-laki lain. Dan adalah sampai di hari kiamat, nescaya dihukumkan Allah Ta'ala akan suaminya yang dahulu dalam segala kebajikan laki-laki yang berzina. Di hari kiamat, dosa orang yang berzina ditampung, diambil daripada dosa suami dia, dan pahala penzina ditukar kepada suaminya, yang kemudian bermula hukum yang demikian apabila zina isterinya dengan tiada diketahui oleh si suami. Maka bila suami tak tahu isteri curang, Allah tukarkan pahala dan dosa di hari kiamat. Tetapi jika suami tahu isterinya berzina dan dia diam, nescaya diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi suaminya masuk ke dalam syurga, kerana sesungguhnya di atas pintu syurga tertulis, syurga kamu adalah diharamkan bagi orang yang dayus. Masya Allah. Baik Ustaz, kalau saya balik-balik Ustaz, tengok-tengok isteri saya buat projek Ustaz. Jadi isteri saya minta ampun, isteri saya minta maaf, dan saya ni pun ampunkan dia, saya maafkan dia. Adakah saya dikira dayus Ustaz? Tidak. Itu tidak dikira dayus. Lain kali jangan buat abang ampunkan kamu. Yang kata dayus tu apa? Abang tadi saya berzina. Oh bagus. Itulah dayus. Tadi kamu projek ya. Abang eloklah. Itulah dayus. Tapi kalau suami dia nasihat dia, abang tak sangka dengan kamu. Abang pergi krosos, kamu pula berkrosos dengan orang lain. Ini kerja kamu ya. Dimarahnya isteri minta ampun. Diciumnya kaki, ditunduknya sampai ke lantai, disujuknya kaki suami dia, tolonglah abang, ampunlah ke saya abang. Suami ni dengan ikhlas hati ampunkan. Yang tu tak apa. Dia tak dikira sebagai dayus. Yang dayus ni ialah dia tahu dan dia tak kisah. Dia tahu dan dia biarkan. Dia tahu dan dia tak ambil kisah. Isteri dia nak buat apa pun dia tak peduli. Baik. Kemudian, dan satu riwayat, 3 perkara yang tiada masuk mereka itu dalam syurga. Yang pertama, orang-orang yang menyakiti akan 2 mak bapak. Sakitkan hati mak bapak. Mak tak bagi kahwin, nak kahwin juga. Buang mak bapak sebab dah jatuh cinta. Mintalah ampun. Tuan-tuan ni kalau ada salah dengan mak bapak sebab nak menikah dulu, ada lagi peluang. Pilihlah minta maaf sebelum orang tua tu mati. Dah mati tuan-tuan satu sen tak guna lah. Tuan-tuan pergi cabut batu nisan, pergi goncang batu nisan minta ampun pun tak boleh lah. Kalau tuan-tuan ada mak bapak, tuan-tuan ada salah dengan dia, tuan-tuan tengking dia hari itu, pergilah minta maaf. Saya dah kata pada tuan-tuan, 2 benda yang mendatangkan bala sebelum kita mati: dosa lawan mak bapak dan dosa memutuskan silaturahim. Satu hari Nabi duduk dalam majlis ilmu, halaqah. Ni yang kita duduk ramai-ramai ni, nama dia halaqah. Bila Nabi duduk macam ni, Nabi kata, siapa-siapa yang putus silaturahim, jangan duduk di sini. Siapa-siapa yang putus silaturahim, belah. La yujalisuna, jangan duduk dengan kami. Man qati'ar rahim, man qati'ar rahim. Siapa-siapa yang putus silaturahim. Sahabat-sahabat ni tunduk. Siapa yang putus silaturahim? Sampai Nabi suruh keluar.
Bangun